Oke geng, kira jumpa lagi dengan channel aku Zamani YTC. Macam biasa aku Zamani dari Zam Machine Garage dari Pontian Johor. Oke geng, untuk video kali ni aku nak tunjukkan benda kerja simple, iaitu cara nak tukar minyak hitam lah. Minyak hitam kita kira kita perlukan pembuka oil filter spana 14 dengan minyak. Okey, kiranya kebiasaan aku akan flushing dulu lah enjin aku untuk dalam 15 minit dan baru aku buang minyak ni. Okey, kiranya untuk flushing enjin ni aku suka pakai dia sebab dia cuci bahagian-bahagian enjin. Kira minyak yang melekat dekat kawasan enjin tu dia akan habis disental lah. Kira dia macam klorok lah sebenarnya kita. Dia sental minyak-minyak pekat tu. Jadinya kita akan masuk dulu kiranya enjin flush ni dalam 15 minit dan baru kita akan buang minyak hitam dan kita akan masuk minyak baru lah. Okey geng, jom. Okey geng, kira enjin flush aku dah buka. Kiranya kita tinggal masuk je lah dalam lubang minyak hitam. Okey, korang just letak je sampai habis. Okay, kan, kira untuk engine flushing tadi kita dah masukkan minyak dia. Jadinya kira bila korang dah tuang, korang tutup balik lah cap dia. Bila korang tak tutup, bila korang start, minyak hitam akan keluar lah daripada lubang tu kan. Okey, kira kita akan start dulu untuk 15 minit. 15 minit lebih kurang lah. Okey, kiranya 15 minit, anggaran 15 minit. Lepas tu kita tutup dan kita buang minyak hitam lah. Okey kan, kira sekarang pukul jam 5.55. Okey. Dan kita akan biar dulu lah untuk 15 minit untuk dia main kat kawasan enjin tu, dicuci ke kawasan yang hitam. Biar ada kelarak-kelarak minyak tu. Kasih dia buang habis dulu, baru kita buang minyak hitam tu. Okey geng, jadi sekarang aku akan tinggal lah 15 minit pertama ni. Okey geng, kira sambil tunggu flushing tu habis, kiranya dalam 5 minit lagi aku akan explain lah tool apa yang korang perlukan. Okey, kiranya untuk tool skru minyak hitam, biasa untuk Proton dia akan pakai 14 lah. Kebiasaan 14 ataupun 17. Okey, kita akan pakai ring lah. Dan juga pembuka oil filter. Okey, kiranya barang ni korang boleh dapat murah je lah. Sebab minyak hitam kan, minyak hitam nak tukar sendiri pun tak ada masalah. Okey, kira ni dalam RM10 dan ini dalam 15 lah. Nak ambil yang baik sikit, mahal sikit. Nak ambil murah, murah lah dia. Tapi kualiti tak ada lah. Alright, untuk minyak hitam aku akan gunakan daripada Castrol lah, iaitu 2050. Okey, sebab apa aku pakai 2050? Sebab sebelum aku beli kereta ni, kiranya owner lama dia pakai 2050 lah. Sebab aku dah try pakai 1030 dengan 1040. Dia jadi enjin yang untuk kereta aku ni dia jadi kasar lah. Aku tak tahu sebab apa, mungkin enjin dah lama kot ataupun running dah berapa ratus. Bila aku pakai 1030 dengan 1040 dia akan bising lah. Bukan minyak punya hal lah. Jadi ini aku dah try, jadi aku pakai 2050 balik. Jadinya dia smooth balik lah. Bunyi ni lembut je. Cuma kalau problem dia bila pakai terlampau berat, kita akan jadi lagi berat lah. Alright, kira minyak hitam kita ketepikan. Dan oil filter aku pakai oil filter original lah daripada Proton. Okay kan, kiranya untuk oil filter bagus korang pakai original je lah. Sebab original dengan yang biasa punya oil filter pun tak jauh beza harga. Seloknya baik ambil je lah yang original. Jadinya dia tak memberi masalah kepada kita lah. Alright, kiranya sambil aku nak tunjuk korang buat tukar minyak hitam, aku punya fan relay pun ada problem. Okey, kiranya fan relay ni aku beli
Sebab kereta aku ada problem bila korang turn off. Okey kan, kiranya korang turn off kunci daripada kereta tu, kipas aku masih lagi berjalan lah. Kiranya dia tak stop. Kiranya dia bukan macam Ezora lah. Dia pusing spin lah 30 saat 40 saat baru dia mati. Okey, kiranya ini aku punya kipas dia sentiasa jalan. Jadinya kebiasaan lah kalau kipas bila dah tutup kunci, dah off semua, masih jalan, kebiasaan relay lah rosak. Walaupun korang tengok relay ni macam tak ada problem kan. Okey, kiranya relay aku dah tukar lah. Sebab bila aku tak tukar, dia makan bateri aku lah. Padahal kereta tak jalan, tapi kipas masih jalan. Jadinya aku dah tukar. Ini je aku nak beritahu, kebiasaan kalau kipas korang tak berhenti walaupun dah tutup kunci, kebiasaan fan relay punya fan, kira relay punya kipas ada masalah lah. Jadinya korang perlu tukar lah. Biasa kalau korang pakai satu kipas, dia akan pakai satu relay lah. Sebab aku punya ada satu kipas untuk radiator, satu lagi untuk aircon lah, condenser punya. Okey, kiranya jadi aku pakai dua relay lah. Dua-dua relay ni aku tukar. Aku tak nak jadi masalah sebab bateri pun aku baru tukar. Kalau aku tak tukar sampai sekarang, mungkin bateri aku akan kong lah. Parking kipas jalannya, dan aku punya kipas pun boleh kong lah. Sebab dia sentiasa jalan je, tak berhenti-berhenti. Okey, kiranya untuk minyak hitam aku rasa dah selesai. Jadinya kita akan tutup enjin dan kita akan buang minyak hitam lah. Okey geng. Okey geng, kiranya lagi seminit lah. Tadi 5.55. Lagi kiranya untuk ni patutnya 6-10 minit dah cukup sebenarnya. Tapi cukup kalah 20 minit. Jadinya aku nak bincangkan pasal kipas dulu lah. Okey kan, kiranya biasanya kipas punya relay dia akan duduk sini lah. Kalau dia tak duduk sini, dia akan duduk bawah ni. Kena rajin tengok lah. Okey, macam aku punya kipas, korang boleh tengok aku punya fan relay dengan condenser kat sini lah. Jadinya aku dah tukar. Biasanya kalau problem relay ni, untuk pesona dia akan tukar kat sini lah, antara salah satu yang mana yang problem. Okey. Okey kan, kiranya skru minyak hitam kebiasaan kat sini lah. Bukan kat sini sini ialah gearbox. Dan korang jangan salah pilih skru. Kiranya skru untuk minyak hitam kat sini, dan oil filter dia kat sini kalau korang nampak. Okey kan, kiranya kita buang dulu minyak hitam. Kita berjaga-jaga panas sebab ada exhaust. Jadinya berhati-hati bila nak buka. Dan kalau korang nak pakai jack, korang perlu pakai stand lah untuk keselamatan. Jangan pakai jack saja. Bila jack ni terlompat, korang mati tersepit agak dalam. Alright. Okey kan, kira skru minyak hitam kita dah buka. Jadinya kebiasaan dia akan ada satu washer kat sini. Jadinya bila tak ada washer, korang jangan terus ikat lah. Sebab dia akan jadi leaking minyak hitam korang. Walaupun dia tak leaking banyak, tapi dia sentiasa leaking. Itu akan jadi masalah kat kereta korang. Okey, kira kebiasaan dia ada satu tembaga untuk washer ni kat skru minyak hitam ni. Okey, kiranya bila korang pakai yang lama, korang akan buka yang lama tu, kita akan tukar yang baru lah. Okey, kiranya ini ialah washer dia untuk minyak hitam. Alright. Okey, kiranya untuk flat kita akan pergi ke masuk ke nut, ke skru minyak hitam. Dan dia punya, kalau korang perasan sini ada flat dengan bujur lah. Okey, yang bujur ni menghala ke oisam punya tempat lah, kat skru tu. Jadinya bila dia masuk, dia akan jadi masuk dalam ni, dan bukan macam gini lah. Bukan flat pergi ke oisam. Alright kan. Okey kan, yang seterusnya kira minyak hitam kita dah ikat. Gila oil filter pun aku dah buka. Jadinya kita akan pasang balik lah oil filter ni. Okey geng, kiranya untuk oil filter sebelum korang pasang
aku recommend korang basahkan sikit dia punya rubber ni, supaya dia tak tersepit ataupun terkeluar lah daripada lingkaran oil filter ni. Bila dia dah tersepit, dia boleh jadi leaking lah. Jadi jangan terlampau banyak lah, sebab aku pakai satu tangan, jadinya aku tak dapat nak agak. Okey kan, kira kita akan pasang lah. Okey kan, kita akan pasang. Jadinya sebelum pasang, kalau boleh korang bersihkan dulu kawasan ni, kawasan muka dia. Dan kita akan masukkan oil filter ni. Bila korang nak masukkan, dia akan ikut jam lah. Okey, kiranya korang ikat ketat pakai tangan dan pusing pakai tool ni. Kuatkan sikit je lah, tak perlu ketat-ketat. Jadinya bila terlalu ketat, dia boleh jadi loose dan putus lah, thread dia hancur lah. Okey kan, kira oil filter dah ikat. Sebelum aku masuk minyak, okey, untuk minyak yang cukup dalam enjin, kiranya dia ada mark lah. Ni satu tempat dan sini satu tempat. Okey, kiranya untuk kawasan mark ni, kira ini cukup lah. Mark nombor 2 ni kiranya untuk minyak hitam kat dalam enjin ni mencukupi lah. Kalau boleh jangan kurang lah. Kiranya korang tak perlu tuang minyak hitam, sebab minyak hitam ni 4 liter, biasa dia pakai 3 liter lebih je lah. Dia ada balance sikit lagi. Jadinya bila korang tuang, korang tengok balik kat kawasan ni. Kalau dah sampai, maknanya dia dah cukup lah. Tapi sebelum tu, kiranya kalau korang nak tahu lebih lanjut tentang minyak ni cukup, korang start dalam 2-3 minit dan korang tutup balik dan korang check balik. Jadinya minyak tu akan turun ke ataupun ngam-ngam. Kalau dia turun, maknanya perlu tambah lagi lah. Kiranya untuk piston, kira enjin dalam nak jalan, dia dah ambil makan sikit lah minyak hitam. Untuk oil filter tadi, sebab kita dah tukar, jadinya minyak hitam akan masuk ke dalam oil filter tadi lah. Jadinya bila korang start, bagi dia running 2-3 minit dan baru korang tahu lah dia punya minyak hitam ni 100% cukup ataupun tidak. Okey. Okey geng, kira minyak hitam tadi pun aku dah check, kiranya cukup. Sekiranya korang takut kalau minyak hitam tak cukup, untuk line double, kira dia punya tanda tu, korang nombor 2 tu korang lebihkan sikit lah. Lebihkan sedikit dalam suku, sebab bila korang start running engine, oil filter, kira suku tu akan pergi oil filter yang mana yang dia perlukan minyak hitam lah. Jadinya tak perlu risau. Jadi kalau boleh jangan kurang lah daripada tanda nombor 2 tadi, sebab bila kurang dia minyak hitam, maknanya dia tak mencukupi lah untuk kita. Okey, kiranya aku harap korang dapat sedikit lah tangkap. Sebab sebenarnya untuk tukar untuk minyak hitam ni sebenarnya mudah je. Jadinya kebanyakan memang orang boleh buat lah. Tapi aku saja untuk nak buat konten, sebab aku pun tinggal servis kereta aku. Lalang aku buat, aku tunjuk lah. Mana tahu ada yang orang memerlukan kan, nak tengok macam mana nak buka, macam mana baru dua nak belajar. Okay kan, kiranya aku harap korang dapat lah sedikit ilmu yang aku cuba terangkan kat korang. Aku harap korang boleh servis kereta sendiri lah. Kiranya kalau untuk servis minyak hitam ni tak ada masalah kalau nak servis sendiri. Kalau yang berat-berat yang lain, kena refer kat foreman lah. Foreman lagi tahu, lebih mengenali apa problem dia dan kiranya apa yang kereta ni problem lah. Okey, kiranya aku rasa video aku sampai sini saja kan. Kiranya kalau ada manfaat, jangan lupa tekan tombol like kat bawah video aku ni. Dan yang baru masuk, kira baru jumpa channel aku ni, korang jangan lupa tekan button subscribe lah. Okey kan, kiranya aku rasa itu saja untuk video aku kali ni. Kira kita akan jumpa lagi video akan datang. Alright gang, watch out lo. Mantap.